salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila beliau mempersoalkan langkah kerajaan dalam isu kebenaran cagar akaun KWSP untuk buat pinjaman, dan beliau kata ini langkah luar tabii. Pada saya, kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah satu kenyataan yang terkebelakang. Sebagai ahli politik lama, Tan Sri Muhyiddin Yassin patut melihat bagaimana membantu kerajaan untuk menangani masalah ini. Bukan kerja Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memiskinkan rakyat. Tetapi kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini adalah untuk memiskinkan rakyat di waktu akan datang. Jadi ini langkah yang terkebelakang. Dan kita tahu, langkah luar tabii yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini adalah langkah yang beliau sendiri buat. Duduk dalam Pakatan Harapan kerana nak jadi Perdana Menteri, sanggup keluarkan bersatu dan akhirnya jadi Perdana Menteri sebentar. Bersama dengan mereka-mereka yang kemaruk kuasa, yaitu pemimpin PAS. Parti kalah jadi kerajaan. Itulah yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yaitu kerajaan luar tabii. Jadi dia tidak perlu nak menceritakan langkah kerajaan, langkah luar tabii. Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat kenyataan sebagai ahli politik lama tidak melihat ke sisi-sisi yang terbaik untuk rakyat. Kenapa saya kata seperti itu? Isu KWSP ini paling mudah kita rakyat boleh lihat. Saya boleh ulas dengan simple lah orang kata. Kita boleh cerita macam ni. Umur daripada 18 sehingga 30. Rata-rata rakyat Malaysia ni makan gaji di bawah 5,000 ke bawah. Kalau yang ada 5,000 ke atas tu mungkin berjawatan pegawai tinggi ke pegawai kerajaan. Mungkin ada. Tetapi kita ambil yang rata-rata ni. Berapa simpanan yang mereka dah ada sekarang ni dalam KWSP? Dah berapa kali keluar sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri? Dah tentu habis. Itu part umur yang 18 ke 30. Kita ambil yang 30 ke 50. Kenapa saya ambil sampai 50? Kerana kita ada pengeluaran sewaktu umur 50. Tetapi kita ambil yang 30 ke 50 ni, inilah golongan yang nak keluarkan. Iaitu mereka yang mungkin dah ada isteri, dah ada anak sekolah, perniagaan masalah, bagai-bagai lagi lah. Tetapi pun dah keluar berapa kali. Jadi isu sekarang ni, apabila dipersoalkan oleh pihak pembangkang, dimainkan isu ini, maka Perdana Menteri mengumumkan mencari langkah lain, dan akhirnya Perdana Menteri bersetuju untuk pencarum akan ditambah lagi duit mereka sebanyak 500 dalam akaun. Ini tidak bagus ke? Tidak pernah ada Perdana Menteri di Malaysia ni yang buat. Melainkan Perdana Menteri yang ada hari ini. 500 untuk satu pencarum, yang mana kita dalam keadaan susah hari ini, kita bersyukurlah. Bukan hari ini kita tidak bersyukur, tetapi akan datang kita akan bersyukur dengan 500 ni. Kita tahu, apabila orang ini yang umur 30 ke 50 ini nak buat pinjaman dengan mencagar akaun mereka kepada bank, kita tahu beberapa bank yang telah dibenarkan, saya harap interestnya lebih rendah. Dan kita tahu, dividen KWSP rata-rata kalau kita lihat daripada 2017, saya ada data sampai 2001, yaitu 2017 6.40%, 5.9%, 5%, 4.9%, 5.65% hingga 2021. Ini adalah satu pencapaian yang terbaik untuk kita menyimpan di sana. Dan kita tahu, kalau kita cagar ke bank, dan yang mana kita boleh pinjam dengan bank, maka kita lihat rata-rata bank. Walaupun saya tahu ada beberapa bank saja yang dibenarkan untuk membuat cagaran untuk meminjam ni. Tetapi kita tahu bank rata-rata di bawah paras rendah, yaitu 3.5%. Maka kita masih ada keuntungan di situ. Apa dia yang menyebabkan perkara ini untung kepada kita? Ialah kita yang tidak terdesak betul, tidak sibuk nak keluar. Maka mereka yang betul-betul dalam susah, mereka akan keluarkan duit mereka. Itu pun kalau ada. Dan mereka yang nak keluarkan duit mereka daripada KWSP ini adalah mereka yang pada saya setiap bulan mereka dapat mencarumnya. Dan saya juga percaya kenapa Dato' Seri Anwar Ibrahim membuat perkara ini, kerana supaya kita simpanan kita yang ada di dalam KWSP itu tidak terganggu, tetapi kita memang ada hutang di bank dan kita adalah orang yang layak meminjam duit ini tadi. Dan kita juga, jika berlaku apa-apa, maka itu sebabnya cagaran boleh berlaku kepada bank semula melalui caruman kita di KWSP ini tadi.
Dan kalau kita memang mampu bayar bank, tak keuntung, duit dalam KDSP tak tersentuh, duit bank yang kita guna tadi ini kita dah bayar, dan kita boleh mungkin kalau melakukan perniagaan, kita dah berjaya dalam perniagaan. Dan kalau tak buat perniagaan, anak sekolah, anak dah pun berjaya dalam bidang ataupun dalam kerjayanya mungkin di suatu hari nanti. Maka langkah yang dilihat oleh kerajaan ini adalah langkah yang bernas kalau kita lihat secara positifnya. Jadi saya tak percaya bahawa yang nak mencagar ini orang yang dah dibuang kerja, orang yang tidak mempunyai kerja. Saya percaya orang yang ada masalah ini adalah orang yang bekerja. Dan saya percaya orang yang tak bekerja itu hari waktu pandemik yang mana kegagalan Tan Sri Media Yassin, saya rasa mereka dah keluar habis dah. Sebab ini yang saya lihat, ramai di antara kawan-kawan saya yang melakukan kerja ini. Apa yang terjadi hari ini? Ramai yang mengeluh sebenarnya dalam isu ini. Cuma orang tak nak bercakap. Banyak yang menyesal juga keluar klub DSP waktu pandemik COVID. Bukan boleh nak enjoy. Akhirnya habis buat makan, entah ke mana-mana. Banyak yang habiskan dengan shopping online lagi. Akhirnya hari ini menyesal. Ini yang saya lihat sebagai orang luar, orang yang melihat di bawah, perkara ini yang sebenarnya terjadi. Tak ramai juga yang sebahagiannya membeli kereta, contohnya membeli gadget. Ya kalau untuk anak-anak nak bersekolah. Tapi kalau beli handphone yang tidak menguntungkan dirinya, hanya untuk keperluannya, apa faedahnya? Jadi ini perlu Tan Sri Media Yassin lihat, mengkritik kerajaan yang ada hari ini. Kalau betul, saya pun tak akan menjawab. Tapi perkara itulah yang kita boleh lihat hari ini. Yang mana beliau kata langkah luar tabi'i. Tan Sri Media Yassin ingat, Tan Sri Media Yassin hebat dalam memerintah negara. Tan Sri Media Yassin cuba mempersoalkan apa yang dibuat, langkah yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tan Sri Media Yassin sendiri tak ada rekod yang terbaik, tak ada rekod cemerlang dalam beliau menjadi kerajaan. Begitu lama duduk dalam Barisan Nasional, jawatan macam-macam Tan Sri Media Yassin pegang. Tak ada. Terakhir kita tengok beliau pegang jawatan KDN bersama dengan PH. Asyik cuti sakit, hilang. Dan Tan Sri Media Yassin juga kalau kita lihat, beliaulah antara yang bertanggungjawab untuk menjatuhkan PH kerana beliau adalah Menteri KDN. Beliau tidak menghalang perkara-perkara yang mengkritik kerajaan yang lebih daripada hadnya berlaku. Jadi hari ini Tan Sri Media Yassin merasakan bahawa langkah yang dibuat oleh kerajaan berkenaan dengan isu ini, langkah luar tabi'i. Tan Sri Media Yassin banyak melakukan langkah-langkah yang luar tabi'i demi kepentingan politik semata-mata. Tan Sri Media Yassin tak payah cerita panjang lah. Kita tahu sewaktu beliau dibuang daripada UMNO, sewaktu beliau dipecat daripada timbalan Perdana Menteri. Apabila polis pergi ke rumah, beliau dah jadi takut. Siapa yang beliau pergi jumpa? Pemimpin DAP, bukan pemimpin PAS. Hari ini beliau bolehlah berdabik dada. Masih ada sikit lagi genggaman kuasa tu. Tunggulah. Hari ini Tan Sri Media Yassin takut dengan bayang-bayang sendiri. Beliau takut kerana langkah sebelah dah masuk dalam penjara tu. Jadi hari ini beliau memain sentimen rakyat agar rakyat percaya konon-kononnya. Saya rasa rakyat dah tahu bagaimana KDSP ini. Mana ada KDSP ini? Kita suka-suka hati nak keluar. Kenapa dimain-mainkan isu ini lagi? Kalau pemandu teksi itu nak sangat, duitnya dikeluarkan. Kalau kerajaan nak siasat, boleh kantor ini pemandu teksi. Tapi kerajaan tidak melihat kepada isu kecil seperti ini. Jadi dimainkan oleh pihak pembangkang, konon-kononnya pemandu teksi yang berjalan kaki ini hero. Hero tai kucing apa kalau macam tu? Jalan kaki daripada sana seolah-olah sihat betul sampai ke Istana Negara. Ini boleh pemimpin ataupun pasukan elit kita pergi belajar ilmu dengan orang tua seperti ini. Supaya yang mana Tan Sri Media Yassin pun mempersoalkan isu keselamatan perairan negara. Supaya komando-komando kita boleh nanti kuat apabila belajar ilmu daripada pemandu teksi ini. Boleh menjaga perairan negara kita ini dengan sempurna. Kehendak Tan Sri Media Yassin ni. Jadi Tan Sri Media Yassin ya, bercakap benda yang rakyat biasa boleh fikir. Kalau saya rakyat biasa boleh fikir apa yang dipikirkan oleh Tan Sri Media Yassin ni,
untuk membuat propaganda, apalagi orang lain di luar sana. Ramai orang yang bijak pandai di sana boleh memikirkan bahwa Tan Sri Midi Yassin ini dah takut dengan bayang-bayang sendiri. So itu pencerahan saya tidak nak panjang-panjang. Sekian, terima kasih.